Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan nikmatnya yang tidak terhingga sehingga kita dapat meneruskan ibadah puasa dah pun masuk ke malam yang ke-21 insya-Allah, dan kita juga sudah pun selesai beriftar. Kita berbuka puasa di dalam keadaan yang selesa, penuh nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke fasa yang ketiga di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kita sudah pun melepasi dua fasa, iaitulah awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Sekarang kita berada di fasa yang terakhir, iaitulah wa akhiruhu itqum minan nar. Kita berharap dan bermunajat, bermohon, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuklah di dalam tiga golongan ini, iaitulah golongan yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat rahmat Allah inilah sebenarnya yang akan diberikan pengampunan oleh Allah. Dan apabila Allah merestui kita, bila Allah merahmati kita dan Allah juga mengampunkan kita, maka sudah tentulah yang terakhir itu akan berjaya kita miliki insya-Allah, iaitulah dilepaskan daripada azab neraka. Maksud lainnya, bila dikatakan lepas daripada azab neraka, maka layaklah kita semua ini masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan keampunan. Hari ini kalau kita pergi ke mana-mana pun, bermula daripada semalam sampailah kepada malam terakhir Ramadan, para asatizah kita, tuan-tuan guru, para alim ulama akan berbicara tentang 10 malam terakhir. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlihatkan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, betapa 10 malam terakhir itu adalah suatu tempoh masa kritikal. Kritikal bagi orang yang nak mencari keredaan dan keampunan Allah. Bukan makna kata di tempat lain atau di masa lain Allah tak ampunkan kita. Kalau kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, Allah akan mengampunkan kita. Tetapi bulan Ramadan ini Allah memberikan bonus kepada kita. Sebab Ramadan itu sayyidus syuhur, penghulu bagi segala bulan. Seluruh amalan kita dihitungkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tengok sendiri apa yang kita buat. Daripada kita bangun tidur sampailah kita nak tidur balik, seluruh amalan kita ini diambil oleh Allah secara direct. Sebab puasa itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan daripada mana-mana makhluk yang lain. Jadi bila dibicarakan tentang 10 malam terakhir, semua kita tahu, bahkan khutbah kita baru ni pun Negeri Sembilan menceritakan tentang mengejar malam Lailatul Qadr. Kenapa kita nak kena kejar? Sebab syurga Allah itu mahal. Syurga Allah itu bukan barang yang boleh didapati di pasar malam dan sebagainya. Bukan macam kita pergi ke bazar Ramadan boleh beli macam tu. Syurga Allah itu mahal, tinggi nilainya. Jadi benda yang mahal kena cari. Benda yang tinggi nilainya kena berusaha untuk mendapatkannya. Begitu juga dengan hidayah. Selalu orang dak menyebut, dak buat macam mana hidayah belum dapat, belum terima hidayah. Macam mana nak terima hidayah kalau kita tidak berada di atas jalan hidayah dan kita sendiri tidak berusaha untuk mencari hidayah itu sendiri? Begitulah keadaannya
bila kita nakkan keampunan Allah, kita nak bertemu dengan Lailatul Qadr, kita berada di atas jalan mana? Kita cari ke tidak malam Lailatul Qadar itu? Ataupun hanya sekadar kita berbicara seperti tahun-tahun yang sebelumnya, orang bercakap tentang Lailatul Qadr, kita juga bercakap tentangnya. Bila diceritakan tentang amal mulia 1000 bulan ataupun bersamaan dengan 83 tahun, kita tahu, kita dengar dan kita memahaminya. Tetapi adakah keberadaan kita di 10 malam yang terakhir itu, kita berada di atas jalan untuk mencari Lailatul Qadar, ataupun sebaliknya tidak ada beza dengan bulan-bulan lain? Kalau begitu keadaannya, alangkah sombongnya kita dengan Allah Ta'ala. Kita kena ingat satunya, Allah nak bagi kita bonus yang tidak ada di mana-mana tempat. Carilah dalam serata dunia ni, pergilah ke mana, ke Mekah, Madinah pun tak akan dapat bonus keampunan seperti yang kita nak dapat di dalam malam Lailatul Qadr. Itu sebab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, malam yang paling afdal sekali sepanjang tahun. Kata Imam Nawawi, malam yang paling afdal sekali selama setahun tu adalah malam Lailatul Qadr. Barang siapa yang berada di malam tersebut dan dia berada bersama-sama dengan Lailatul Qadar itu, dia akan beroleh ganjaran pahala yang berganda yang Allah janjikan. Walaupun, kata Imam Nawawi, walaupun si dia yang ampuni diri kita lah, walaupun kita ni tak tahu pun malam tu memang malam Lailatul Qadr, sebab kita tidak arif dan tidak mahir tentang alamat-alamatnya, taufiknya kita tidak terima, kita tak nampak apa ni bahawa inilah malam Lailatul Qadar, kita tak tahu, tapi kita berada bersama-sama dengan malam itu. Orang ni juga bertuah, kata Imam Nawawi, sebenarnya Allah sedang mengganjarkan dia dengan pahala, dengan keampunan, dengan pelepasan api neraka dan sebagainya. Jadi kalau kita nakkan kita ini termasuk di dalam golongan yang mendapat Lailatul Qadr, macam mana caranya? Mudah tapi payah nak buat, kan? Yang paling penting 10 malam terakhir ini, tinggalkan perkara-perkara lara dan maksiat. Benda-benda lara dan maksiat ni tinggal. Contoh, kalau kita pergi haji, tuan-tuan ramai yang bergelar haji hajah, hari wukuf tu kalau masih lagi duk main WhatsApp, hari wukuf tu masih lagi duk tekan handphone, cok-cek main Facebook, maknanya bila balik ke Malaysia dapatlah haji malburu, takkan dapat haji mabrur. Sebab hari wukuf itu adalah hari kita melupakan seluruh dunia ni, lupa semua dunia ni. Sebab malaikat akan turun di separuh langit, malaikat akan tengok satu-satu mulut orang yang berbicara dengan Allah di padang Arafah pada hari wukuf. Allah sebut kepada malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang sedang berwukuf ini, apa saja yang keluar daripada bibir mulutnya, pasti aku tidak akan tolak satu pun, kata Allah. Bayangkan kalau kita duduk di dalam malam Lailatul Qadr ini, kita tidak lagi pegang handphone, tidak lagi bermain WhatsApp, tidak lagi bermain game, tidak lagi tengok Hindustan, Korea dan sebagainya. Kita fokus 10 malamnya, bukan lama pun, 10 malam terakhir ni, tinggalkan cerita-cerita lara dan maksiat ini. Cerita-cerita hiburan ni letak ke tepi dulu. Fokus, minta sungguh-sungguh dengan Allah, ya Allah, aku nak bertemu dengan Lailatul Qadar ni, ya Allah. Minta sungguh-sungguh, duduklah di atas jalan menuju Lailatul Qadr itu, pasti kita akan dapat. Bila dapat Lailatul Qadr itu, apa kelebihannya? Sama macam kita beribadat 83 tahun. Itu ramai orang yang tahun lepas, tahun dulu-dulu dia penuh 30 hari, datang tarawih, datang qiyamul lail, lepas tu hilang 10 tahun, tak jumpa muka dia kat surau masjid. Bila kita tanya apa pasal sekarang tak datang, dulu rajin, dia kata dia dah dapat 83 tahun, tahun lepas dah dapat dah 83 tahun punya ganjaran, rehat dululah, tahun yang ke-84 besok baru datang pula, kan? Kalau itu perkiraan kita, maknanya sekali kita pergi ke Mekah,
sembahyang fardu di Mekah tu 12 hari, 10 hari, balik tak payah sembahyang. Dah berapa ribu tahun dah kita sembahyang. Kan? Ceritanya bukan Allah nak suruh kita buat mudah macam tu. Allah nak bagi gambaran kepada kita, ni bonus. Ini bonus yang kamu tak akan dapat di mana-mana. Tak ada satu makhluk, Nabi pun tak boleh bagi kamu bonus yang sehebat itu. Allah nak bagi bonus kepada kita. Sebab apa hebatnya malam Lailatul Qadar ini? Malaikat semuanya akan turun. Bukan kata cerita seorang berdua malaikat. Seluruh malaikat yang berada di langit, termasuk malaikat yang berada di Sidratul Muntaha. Bukan semua malaikat boleh masuk Sidratul Muntaha. Kita baca cerita Isra' wal Mi'raj. Malaikat yang Allah pilih sahaja untuk berada di Sidratul Muntaha tu. Tapi malam Lailatul Qadar semuanya tanazzalul malaikatu war-ruh, semua malaikat turun ke muka bumi ini diketuai oleh malaikat ar-ruh. Siapa malaikat ar-ruh? Malaikat Jibril. Penghormatan kepada Jibril yang jadi ketua malaikat ni. Malaikat Jibril ni yang duk bersahabat dengan Nabi SAW turun bersama-sama dengan kita. Kalau malam ni kita sedang bermunajat, malam ni malam Lailatul Qadar, kita semua sedang mengaji Quran, ribuan malaikat bersama-sama dengan kita, mereka juga turut mengaji. Cuma dia dengar kita mengaji, kita tak dengar dia mengaji. Kalau kita dengar dia mengaji, agak-agak apa jadi? Tutup 10 hari surau ni, kan? Tutup 10 hari, semua dia jadi sasar, tak tahu arah. Surau ada orang, tak ada orang. Korban bulan puasa hantu kena ikat. Nah, orang Melayu ni dia kena pelik sikit, dia hantu lah kan. Nampak tak? Turun bersama-sama dengan kita. Habis je kita bermunajat, kita berdoa, malaikat turut berdoa ke atas kita. Bahkan mengaminkan doa kita. Bukan setakat amin, bawa pegang, bagi dekat Allah Ta'ala. Ui, hebat kita. Kan? Kalau boleh dapat macam tu punya keadaan, macam tu punya kedudukan, kita faham alangkah bertuahnya kita dapat berada di dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Kata Imam Ghazali, pengalaman aku, bukan Imam Ghazali bagi fatwa dah. Imam Ghazali kata pengalaman aku duk hidup atas dunia ni, kalau satu Ramadan jatuh hari Selasa atau hari Jumaat, malam Lailatul Qadar selalunya malam 27. Itu kata Imam Ghazali. Jangan okey lah, dah tahu dah kan, dah tahu dah, kita tak payah buat kemulan, malam 27 baru kita datang. Itu kata Imam Ghazali, aku kebiasaannya begitu. Bukan Imam Ghazali kata tunggu malam 27, confirm. Dia tak semestinya malam ganjil. Tahun 2017 ke 2018 saya dapat merasakan malam 24. Malam 24. Dan diperkuatkan lagi oleh almarhum tuan guru kita Ustaz Surul Miri. Ustaz Surul pun cakap malam tadi dah lepas dah Lailatul Qadar. Nampak, kita dapat rasa suasana. Kalau Lailatul Qadar itu kita dapat rasa suasana malam tu macam mana, paginya macam mana. Tak semestinya malam ganjil, tapi Nabi kata carilah di malam-malam ganjil. Kalau kita dapat, selalunya kata Nabi, di 7 malam terakhir. Nabi sebut dalam hadis Muslim, 7 malam terakhir itu carilah Lailatul Qadar. Tapi nak cari bila? Daripada satu Ramadan lah kita cari. Kita tak tahu bila Allah nak jadikan Lailatul Qadar ni. Seluruh malaikat akan turun. Kemudian malam yang sejahtera, last sekali yang kita nak tengok adalah malam kita diampunkan seluruh dosa kita kecuali dosa-dosa besar. Syirik kepada Allah, lari daripada medan perang, menderhaka kepada ibu dan ayah. Yang ni kena bertaubat, minta ampun. Dan satu yang saya nak sebut, memang ustaz-ustaz dah sebut selalu, ni nak penutup ni sebab nak azan kan. Malam Lailatul Qadar itu malam mengubah takdir. Nampak tak? Masa dalam rahim ibu dulu ni, perjanjian kita meninggal umur 75 tahun. Memang dah cok tu 75 tahun. Tapi kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya malam ni malam Lailatul Qadar, saya ni nak panjangkan sikit umur ya Allah, dapat 250 tahun cukuplah. Contohlah kan, minta 250 tahun. Kalau malam tu malam Lailatul Qadar, confirm tuan-tuan dapat umur 250 tahun, jadi legend seantero dunia.
Berjalan pun macam merangkak bewak lah. Kan kata Ustaz Zaid terus 250 tahun kan. Jangan minta panjang sangat lah, minta panjang sikit. Minta panjang sikit. Allah boleh mengubah apa perjanjian awal kita lu di malam Lailatul Qadar yang tidak akan kita dapat pada malam-malam lain. Jadi bergembiralah dengan Ramadan pada kali ini. Bersyukurlah kebahagiaan kita pada hari ini. Sekarang kita masih berada di dalam bulan Ramadan. Ramai yang telah mendahului kita, yang telah kembali ke negeri kekal abadi, yang tidak akan kembali lagi, kerana kematian itu adalah jalan sahala. Tidak ada jalan untuk kembali. Kita yang masih hidup, kejarlah 10 malam terakhir, carilah Lailatul Qadar, mohonlah keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengganjarkan kita pahala yang berpanjangan, kesihatan yang berpanjangan, umur yang penuh barakah, rezeki yang berlipat ganda, dan kembalilah kita ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Allah merahmati kita, di dalam keadaan Allah mengampunkan kita, dan akhirnya Allah melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah cita-cita besar orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.